اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera diucapkan. Terima kasih kerana sudi hadir lagi ke dalam channel Radio 12 Malam bersama dengan saya, Anga. Baik, untuk cerita kali ini kisah dipanjang juga ni, 19 muka surat. Jam menunjukkan 11 minit malam. Boy, macam kejadian nak berlaku ke tempat saya pula. Tapi sebelum tu saya ingin mencelah juga di sini ingin mengambil kesempatan ingin mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin kepada semua pendengar-pendengar Radio 12 Malam. Maaf saya minta dari hujung rambut hingga hujung kaki andai ada terkasar bahasa dalam bergurau bicara dengan rakan-rakan semua. Ialah kadang-kadang dalam kita sesi menyampaian, kadang-kadang kita tak sedar. Tambah pula saya tak ada nak cut sangat video ni. Saya akan terus bercakap dan kadang-kadang akan datang Pak Gagap. Aduh, kadang-kadang letih, kadang-kadang naya Pak Abu. Depa lah kata. Baiklah. Rasanya tak boleh nak mengoceh terlalu panjang lagi sebab masa terus berjalan. Kita akan teruskan juga dengan daripada kisah yang ditunggu-tunggu, peminat kisah daripada Tok Awangah. Episod yang ke-85 yang bertajuk Dikelilingi Lembaga Hitam. Sehingga jam 12 malam pun orang masih lagi ramai menunggu giliran di rumah Haji Tusip. Baik, kita pegang betul-betul nama dia adalah Tusip. Jadi ini adalah watak baru. Sebelum ni rasanya tak pernah lagi sebut nama dia. Bukan orang Melayu saja, malah orang Cina dan India pun datang ke situ. Mereka sanggup datang dari Kedah, Johor, Selangor atau serata negeri Perak ke Pekan Terung. Kemudian menyusur jalan ke Bukit Gantang mencari rumah Haji Tusip. Baik, kejadian ini di Perak. Sengaja Bahadur mengajak saya ke rumah Haji Tusip pada malam Selasa kerana Haji Tusip hanya menetapkan malam Selasa sahaja bagi mengubati penyakit yang dianiaya dengan ilmu hitam. Sebelum itu, Bahadur sudah mengalami kejadian aneh pada dirinya dan keluarganya. Setiap malam dia akan diserang demam yang tidak menentu. Puas dia mendapatkan rawatan di klinik. Tetapi doktor tidak dapat mengesan penyakitnya. Kesan darah tinggi ataupun gout tidak ada. Ada orang panggil GERD, GERD. Malah tubuh badannya tetap juga sehat. Isterinya, iaitu Mas Riah. Baik, satu lagi nama watak baru. Mas Riah juga diganggu sakit kaki yang berdenyut-denyut hingga kan tidak boleh berjejak. Setelah dirawat di klinik, doktor mengesahkan yang Mas Riah tidak diganggu apa-apa penyakit. Kebetulan pula Bahadur diberitahu oleh Lahamin, iaitu kawan pejabatnya, mengenai Haji Tusip di Pekan Terung itu. Cubalah dulu Bahadur. Mana dia tahu kalau rasi pula kan? Ujar Lahamin semacam menasihatkan kawannya. Kau ni percaya aku dianiaya orang ke? Soal Bahadur. Tidak yakin dengan cakap Lahamin itu. Aku ni bukan ada musuh pun. Takkanlah orang nak aniaya aku. Jelasnya, masih merasakan yang penyakitnya perlu dirawat di hospital juga. Lahamin tidaklah mendesak sangat. Dia sekadar memberikan pandangan. Kalau Bahadur yakin yang penyakitnya tidak ada kena-mengena dengan dianiaya orang, dia pun tidak peduli. Biarkan jelah Bahadur dengan keyakinan dia. Tetapi Mas Riah mendesak suaminya. Kalau suaminya tidak yakin dengan pengubatan demikian, dia sendiri yang akan sanggup ke Pekan Terung. Mas Riah tidak tahan lagi menanggung kebimbangan yang hampir setahun. Kalau abang tak mahu pergi, biarkan saja saya yang pergi. Gerutu Mas Riah, geram dengan sikap suaminya. Kalau mahu dikatakan tidak yakin dengan pengubatan tradisional, dia pula yang bertanyakan pada Lahamin mengenai bomoh. Kita cubalah dulu ubat klinik, jelas Bahadur berdalih. Berapa lama? Soal Mas Riah merungut marah. Tertunduk Bahadur.
Dia sendiri tidak dapat menduga berapa lama lagi mereka perlu bersabar. Dia sendiri merasakan penyakit demam malamnya semakin galak. Kadangkala, hingga ke subuh, dia berasa yang tubuhnya seram sejuk tidak menentu. Kalau abang tak mau berubat ke Perak, biar saja saya yang ke sana. Mas Riah membuat keputusan nekat. Mau tidak mahu, Bahadur mengalah juga. Biarlah dicuba berubat dengan Haji Tusib di Pekan Terung itu. Setidak-tidaknya menemui Haji Tusib itu sebagai satu ikhtiar juga. Lah Amin menunjukkan jalan kepadanya, iaitu membelok ke Jalan Bukit Gantang setelah melepasi Pekan Terung. Memang ramai yang menunggu giliran apabila Bahadur mula-mula sampai di rumah Haji Tusib. Hinggakan untuk meletakkan kereta pun berasak-asak di sepanjang lorong masuk ke rumahnya. Iyalah, jangan kata rumah Haji Tusib. Ni depan rumah saya ni. Pun jam ni. Depan rumah saya ni ada traffic light. Panjang jela. Nak raya? Ketika sampai, Bahadur dapat nombor 41. Jenuh jugalah mahu menunggu giliran. Puaslah dia berlegar-legar di halaman rumah Haji Tusib sementara menunggu giliran. Sementara Mas Riah pula duduk di bangku panjang di kaki lima rumah memerhati ke pintu bilik tempat Haji Tusib mengubati pesakitnya. Sakit apa? Mas Riah bertanya pada seorang perempuan separuh umur. Mak Haji pun tak tahu ni. Jelas perempuan itu memperkenalkan dirinya dengan panggilan Mak Haji sahaja. Mak Haji ni berniaga. Kadang-kala susah nak berniaga kalau dah kena sakit. Ujarnya dalam keadaan yang rusuh. Mak Haji ni dari mana? Soal Mas Riah terlalu ramah. Mak Haji dari Taiping. Mak Haji dari Taiping. Katanya mengeluh pendek. Anak ni dari mana pula? Dia pula bertanya. Dari Kuala Lumpur. Beritahu Mas Riah perlahan. No, Mas Riah dari KL. Awak hantar abang daripada awal. Aku duk buat lorak Perak tadi ni. Ya, dia daripada KL. Mak Haji ni pula daripada Taiping. Okey, ingatkan yang tu. Hai, jauhnya. Anak ni sakit apa? Dia mengangkat kepala memerhatikan Haji Tusib melenggok-lenggok merenung geluk air. Susah nak cakap, ujar Mas Riah menghela nafas. Aduh, saya letih betul lah bila dialog perempuan ni terlalu banyak sangat. Susah ni nak tenggelamkan alkum . Baik, kita sambung. Nak kata tak sakit, memang sakit. Nak kata sakit pula, macam tak sakit. Tersengih-sengih dia menatap muka Mak Haji di sebelahnya. Apabila giliran Mak Haji dipanggil masuk, Mas Riah juga bangun menjengah di muka pintu. Haji Tusib duduk di satu penjuru dengan pembantunya tidak jauh darinya. Sementara seorang pembantu perempuan yang duduk di hadapannya akan membungkus barang-barang bekalan ubatnya seperti limau, kemenyan ataupun beras kunyit. 2-3 orang pesakit dipanggil masuk ke situ. Haji Tusib mengambil masa hingga 15 minit untuk melayani setiap orang pesakitnya. Ketika Mak Haji keluar, Mas Riah, maafkan saya. Ketika Mak Haji keluar, Mas Riah melihat dia menggeleng-geleng kepala. Beberapa kali dia beristighfar sambil mengurut-ngurut dada. Tidak sampai hati pula Mas Riah mahu bertanya. Cepat-cepat pula Mak Haji meninggalkan rumah Haji Tusib selepas mendapat rawatan. Orang ramai yang menunggu giliran juga semakin beransur kurang. Masing-masing terus meninggalkan rumah setelah dirawat oleh Haji Tusib. Semasa Mas Riah dan suaminya Bahadur dipanggil masuk, jam sudah hampir 11:30 malam. Haji Tusib menggenggam erat hulu kerisnya dengan menikam hujung keris itu ke dalam geluk air. Aduh belah Kelantan nak mari ni. Ada apa? 3 barang dekat awak ni. Ada 3 barang awak ni. Beritahu Haji Tusib tidak perlu mendengar penjelasan Bahadur. Ditanam 1 di depan rumah, 1 di pejabat dan 1 lagi mengikut ke mana yang awak pergi. Katanya sambil mengetuk-ngetuk telunjuk ke bibir geluk. Macam mana nak tanam di pejabat? Bahadur cuba mempertikaikan penjelasan Haji Tusib. Kenapa? Haji Tusib mengangkat muka, menatap muka Bahadur. Pejabat tu bangunan tinggi, tak ada tempat pun untuk tanam apa-apa.
Beritahunya semacam meragui mengenai ada barang yang ditanam orang di pejabatnya. Benda tu ditanam di kubur. Hanya dimakrifatkan saja tanam di pejabat awak. Ujar Haji Tusib tersengih-sengih. Kemudian dia meletakkan hujung keris itu ke tapak tangan Bahadur. Dia hanya menyeru seketika dengan doa yang kurang jelas didengar. Apabila Haji Tusib menghembuskan hulu keris, tiba-tiba 3 bungkusan kain putih sebesar 2 jari jatuh di tapak tangan Bahadur. Kain putih pembungkus itu sudah hampir reput. Apabila Haji Tusib membelek-belek bungkusan berkenaan, Bahadur dapat melihat duri ikan pari yang dililit rambut terletak di situ. Haji Tusib sekadar menguis-nguis bungkusan tersebut dengan hujung kerisnya. Mereka dibekalkan Haji Tusib dengan 3 biji limau untuk mandi berlangir dan beras kunyit yang sudah didoakan dengan Ayatul Kursi sebanyak 313 kali. Beras kunyit itu akan digaulkan dengan garam kasar sebelum ditaburkan di sekeliling rumah. Setelah menemui Haji Tusib ini, Bahadur tidak lagi diganggu demam malam. Tumit Masriyah juga yang sakit sengal-sengal juga tidak terasa lagi. Dan selepas itu, disebabkan Bahadur mahu menemui Haji Tusib, teringat juga saya untuk ke Pekan Terung itu. Memang saya tidak mempunyai kenalan di sana, tetapi dalam perjalanan itu, maafkan saya. Macam tekak ni kekurangan air. Kalau kena dengan kopi O ni sedap ni layan abang. Baik, kita sambung. Memang saya tidak mempunyai kenalan di sana. Tetapi dalam perjalanan itu, saya berjadang singgah dahulu di rumah Uda Jali di Kota Setia. Bagaimanapun, saya tidaklah ke rumah Uda Jali. Ketika sampai di Lekir, lantas saya mengajak Bahadur singgah di rumah Haji Sepawi. Haji Tusib tu guru saya. Beritahu Haji Sepawi apabila saya terangkan tujuan mahu ke Pekan Terung. Buat apa Ustaz nak ke sana? Dia macam hairan kerana saya mahu menemui Haji Tusib. Ustaz ni nak berubat. Lantas Bahadur menyahut. Takkanlah Ustaz pun nak berubat. Haji Sepawi tidak percaya langsung kalau dikatakan saya yang mahu berubat. Saya tidak menyahut. Hanya tersengih-sengih sahaja mengerling Haji Sepawi. Ustaz ni boleh ubat sendiri. Takkanlah dia nak jumpa Haji Tusib tu, kata Haji Sepawi masih kelihatan hairan. Terkejut juga Bahadur. Dia sendiri semacam tidak percaya dengan penjelasan Haji Sepawi. Sepanjang Bahadur kenali saya, dia hanya mengetahui saya jarang ada di rumah. Isteri saya juga hanya sekadar memberitahu saya mengikut kawan-kawan mengadakan usrah. Ustaz ni bomoh juga ke? Bahadur berasa heran. Awak tak tahu rupanya ya? Soal Haji Sepawi tersengih-sengih. Lama juga saya berkawan dengan dia, beritahu Bahadur mengerling saya. Tapi kan, tak tahu pula saya Ustaz ni bomoh, katanya menggeleng-geleng kepala lemah. Memang Ustaz ni bukan bomoh. Haji Sepawi mencebik bibir sambil mencapai rokoknya di dalam saku. Lantas dia menghisap rokok. Kemudiannya, kotak rokok itu dihulur ke hadapan kami. Disebabkan saya dan Bahadur memang tidak merokok, tidaklah kami ikut sama menghisapnya. Tapi, Ustaz ni memang boleh mengubati orang, jelas Haji Sepawi selepas mengembuskan asap rokoknya. Terdiam Bahadur, antara percaya dengan tidak sahaja dia dengan penjelasan Haji Sepawi. Tidak pernah pula dilihatnya saya mengubati orang, sama ada mereka yang datang ke rumah atau menjemput sendiri. Tetapi dia percaya yang Haji Sepawi tidak berbohong. Apalagi dia mendapati saya sekadar tersengih-sengih saja, tidak menafikan dan tidak pula mengiyakan. Saya gunakan jin Islam, ujar Haji Sepawi perlahan. Apabila dia mengakui menggunakan jin Islam, Bahadur sendiri serba salah. Tentulah Haji Tusib juga menggunakan jin Islam, disebabkan Haji Sepawi mengaku dia gurunya. Pak Haji menyeru jin Islam tu datang membantu. Soal Bahadur menegakkan sandar belakangnya. Tidak menyeru, tapi berdoa memohon pertolongan Allah, beritahu Haji Sepawi tersenyum. Awak mahu ke bersahabat dengan jin Islam? Dia semacam menduga hati Bahadur. Entahlah, keluh Bahadur perlahan.
Tetapi Bahadur memang tidak yakin. Berubat ke Pekan Terungan pun disebabkan isterinya mendesak sangat. Dia pun tidak percaya dengan 3 bungkusan barang yang jatuh di tangannya semasa didoakan oleh Haji Tusib itu dahulu. Cuma apabila demam malamnya hilang, Bahadur percaya itu disebabkan dia memakan ubat-ubat yang dibekalkan oleh doktor. Tidak ada kena-mengena pun dengan bungkusan barang yang ditemui oleh Haji Tusib itu. Dalam masa kami duduk di rumah Haji Sepawi itu, 4 kereta sudah membelok masuk ke tengah halaman. Sekalipun Haji Sepawi menetapkan menerima pesakit sehingga jam 6 petang sahaja, tetapi masih ramai juga yang bertumpu ke situ. Tidak sempat lagi mahu berbual panjang, disebabkan kami mahu segera ke rumah Haji Tusib. Tidaklah Haji Sepawi menahan sangat. Tetapi, sepanjang perjalanan ke rumah Haji Tusib itu, Bahadur masih lagi mendesak sama ada saya seorang bomoh seperti yang dikatakan oleh Haji Sepawi. Ustaz percaya ke dengan bomoh? Ujar Bahadur ketika kereta membelok keluar dari simpang ke jalan besar menuju Lekir. Tak bergerak sesuatu kalau tidak dengan izin Allah. Barulah saya mahu bersuara setelah berkali-kali dia mendesak. Doktor dan ubat-ubat moden juga tak mampu menyembuhkan penyakit kecuali dengan izin Allah. Beritahu saya selanjutnya. Kalau begitu, tak perlulah kita jumpa doktor kan? Bahadur masih lagi mahu berhujah. Perlu juga, kerana ia sebagai satu ikhtiar. Saya menjelaskan. Kalau kita tak jumpa doktor, macam mana nak tahu penyakitnya? Dia terus menyoal saya. Saya menghela nafas. Malah sangat saya mahu melayani dia. Memang Bahadur tidak yakin dengan pengubatan yang dijalankan oleh Haji Tusib itu. Tidak tahu pula saya kenapa dia bersetuju sahaja apabila di Pelawar menemui Haji Tusib di Pekan Terung dahulu. Kemudian dia sendiri mengakui yang doktor yang merawatnya tidak dapat mengesan penyakit yang dideritainya. Tanda-tanda sakit buah pinggang juga sering demam pada tengah malam. Tetapi doktor sudah sahkan yang dia tidak mengidap sakit buah pinggang. Sampai di rumah Haji Tusib, sudah agak lewat juga. Tetapi masih lagi ramai orang di situ. Sebenarnya, bukanlah saya yang mahu berubat. Bahadur sendiri mahu mencuba mendapatkan peluang perniagaan yang sudah beberapa kali tergendala. Sekalipun tidak mengharapkan apa-apa daripada Haji Tusib, tetapi dia sengaja mahu menguji orang tua itu. Kebetulan pula, saya bersetuju mahu ikut bersama. Sewaktu saya duduk di bangku kayu di kaki 5 bangunan rumah Haji Tusib, Bahadur tidak duduk diam. Dia berlega-lega di tengah halaman sementara menunggu giliran. Kemudian berbual-bual dengan beberapa orang yang berceratuk di situ sama-sama menunggu giliran juga. Terkuap-kuap saya menahan mengantuk disebabkan waktu itu hampir 12 malam. Terasa juga angin sejuk yang bertiup perlahan. Ketika menguatkan zikir di dalam hati, saya ternampak Haji Tusib tidak berseorangan bersila di hadapan geluk airnya. Di kiri kanannya berdiri 2 lembaga hitam berkepala botak. Sementara geluk air yang dipangku oleh satu lagi lembaga yang sama dengan dua lagi lembaga yang berdiri di kiri kanannya. Tuan Haji, saya malu. Bisik lembaga hitam yang bersila memangku geluk air. Sekali-sekala dia melingkar mata mengerling ke arah saya. Ada orang nampak kita. Jelasnya seolah-olah cuba menyembunyikan dirinya di balik geluk air itu. Biarkan. Jerkak Haji Tusib menggertak bibir. Tentunya dia itu bukan musuh kita. Ujarnya mengingatkan rakannya itu. Kemudian dia memberikan isyarat kepada salah seorang lembaga hitam yang berdiri di sisinya untuk menghampiri saya. Serba salah juga lembaga berkenaan mahu mendekati pangking kayu tempat saya duduk itu. Disebabkan Haji Tusib berkeras menyuruh datang, dia teragak-agak juga menghampiri saya. Mukanya tidaklah kelihatan sangat, disebabkan keadaannya bagaikan asap hitam yang tercegat tidak jauh dari saya. Lembaga itu terketar-ketar memberi salam. Lantas saya menyahutnya dengan perlahan. Apa tujuan awak kemari? Soalnya tidak bertangguh. Menghantar Bahadur ni, dia nak berubat. Jelas saya menuding ke arah Bahadur yang berbual dengan beberapa orang pelanggan di tengah halaman. Kami tahu, Ustaz nampak kami semua. Beritahunya perlahan, tetapi masih lagi tercegat jauh sedikit dari saya. Ustaz datang bukan untuk menguji kami,
kan? Soalnya dalam keadaan yang serba salah. Tidak. Saya menggeleng kepala. Saya ni cuma nak kenal-kenal dengan Haji Tusib. Bukankah dia tu guru Haji Sepawi di Lekir? Ujar saya berlembut. Ustaz kenal dengan Haji Sepawi? Lembaga itu seolah-olah tidak percaya dengan penjelasan saya. Belum sempat saya menyahut, Haji Tusib menggamit lembaga itu balik berdiri di sisinya. Apabila lembaga itu mengangguk dan melangkah balik ke arahnya, Haji Tusib mengangkat tangan ke arah saya. Dia lantas memberi salam dengan senyum gembira. Hairan juga orang yang sama-sama duduk di kaki lima itu melihat Haji Tusib melambai ke arah saya. Sedangkan mereka melihat saya sekadar menunduk dengan mata yang terpejam. Salah seorang yang duduk berhampiran saya lantas menggerak-gerakkan saya dan dia menyangka saya tertidur lena di situ. Saudara, Tuan Haji tu panggil tu. Seorang lelaki pak yang separuh umur di sebelah saya menepuk kepala lutut. Nah, apa benda pula dah separuh umur pakai suara muda. Saya ulang balik ya. Saudara. Tuan Haji tu panggil. Dia panggil kamu tu. Seorang lelaki separuh umur di sebelah saya menepuk kepala lutut. Terkejut saya mengangkat muka. Apabila saya berpaling ke arahnya, dia tersengih-sengih menuturkan. Tuan Haji Tusib tu dia panggil saudara tu. Tak, dia tak panggil saya. Ujar saya mengangguk-angguk lemah. Kejap ya. Apa ni? Memang dia melambai. Oh. Memang dia melambai tangan pada encik sebentar ni tadi. Makcik di hadapan lelaki berkenaan itu pula yang menyahut. Ketika ini Haji Tusib kembali menghadap gelup airnya. Dia tidak menghiraukan sesiapa. Setelah terganggu beberapa detik, saya pun kembali menunduk. Hati saya terasa sebab apabila menguatkan zikir di dalam kalbu, seolah-olah seluruh tubuh lebur di dalam debu yang halus. Hanya saya melihat Haji Tusib duduk dikelilingi lembaga-lembaga hitam seperti asap. Apabila dia membacakan doa haikal, lembaga-lembaga tersebut menunduk gementar. Haji Tusib kemudian menyebut, saya cuba baca ya. Kalau tak betul tolong tegur ya di komen. Haji Tusib kemudian menyebut. Walau anna Quranna suyirat bihil jibalu au kuti'at bihil arda au kullima bihil mauti balillahil amru jami'an ya syafiya kafiya mu'afi. Apabila dia mengusap-ngusap hulu kerisnya, lembaga-lembaga hitam yang mengelilinginya tunduk menunggu perintah. Sekaligus dia menundingkan hujung mata keris kepada lembaga hitam seperti asap di sebelah kirinya. Sekarang, cuba lihat di rumah orang ni, katanya dengan memberitahu alamat rumah tersebut. Lembaga itu mengangguk. Kemudian dia menghilang laksana asap ditiup angin kencang. Tidak bertangguh pula saya yang mengekori lembaga berkenaan hingga hampir saya terhumban jauh di hembus angin kencang yang membawa lembaga hitam itu. Semakin terasa diri saya terhumban, semakin kuat saya menetapkan zikir. Saat ini terasa angin kencang membendung diri saya, seolah-olah bayi yang berada di dalam rahim ibu. Diamai dah. Ketika ini, saya tidak perlu lagi melawan angin kencang itu. Kemana saja lembaga hitam itu membolos, kelongsong angin yang membaluti diri saya mengikutinya. Hinggalah sampai ke sebuah rumah limas yang tersegam dengan pagar yang kukuh. Lantas lembaga hitam itu menggamit saya ke halaman rumah yang banyak bunga-bunga orkid bergantungan. Kami ni jin Islam, Ustaz. Beritahu lembaga itu berbisik. Saya mengangguk. Kalau dia tidak menerangkan pun, memang sudah lama saya mengagaknya. Haji Sepawi di Lekir juga sudah menjelaskan segalanya. Sudah lama kami bekerjasama dengan Haji Tusib, ujarnya semacam curiga yang saya akan memusuhinya. Saya memerhatikan dia membongkok menyelongkar di bawah pasu-pasu bunga di hujung halaman rumah. Dia semacam mencari sesuatu di sekitar kawasan tersebut. Kemudian, dia membacakan. Saya baca Qul uhiya ilayya innahu istama'a nafarum minal jinni. Allah, saya nak baca ni. Rasa ni ada yang melibatkan pasal jin. Saya tak berani minta maaf ya. Sebab saya pun tak tahu apa makna dia. Kawan-kawan dalam ni saya tahu lagi mahir, ada yang faham ya.
Bila melibatkan doa-doa dengan kaitan dengan jin ni, saya minta skip dulu Baik ya. Jam menunjukkan 11.38 minit malam. Okey, baik. Selesai dia membacakan, sebelum dia sempat menghabiskan ayat itu, saya pun lantas menyambung. Di sini Ustaz ni sambung balik ayat tadi ya. Tiba-tiba lembaga hitam itu menangis teresak-esak sambil menekuk mukanya. Lantas saya menghampirinya dengan menepuk bahunya beberapa kali. Lembaga itu berpaling ke arah saya hinggakan terbau wap nafasnya yang hamis. Saya tahu Ustaz juga saudara kami, keluhnya menahan kehibaan. Tapi dunia kita berlainan, katanya kembali membungkuk mencari sesuatu di bawah pasu-pasu bunga. Saya dapat mengagak rumah tersebut jauh di Kuala Kangsar. Tentu rumah wanita separuh umur yang duduk terlunjur di hadapan Haji Tusib. Di dalam geluk air di depannya memang terbayang rumah tersebut. Haji Tusib mengocak-ngocak dengan hujung keris air di dalam geluk berkenaan. Cari sampai dapat. Kedengaran suara Haji Tusib keras sambil mengetuk-ngetuk jari telunjuk ke bibir geluk. Memang mereka yang duduk berceratut di bilik Haji Tusib itu menyangka yang dia bercakap sendirian. Tetapi melalui geluk air itu, Haji Tusib dapat membayangkan setiap gerak langkah lembaga hitam yang diperintahkannya. Jin-jin Islam yang menjelma sebagai lembaga hitam berbayang-bayang seperti asap itu hanya dapat dilihat oleh Haji Tusib sahaja. Kalau orang-orang yang datang meminta ubat itu melihatnya, tentu mereka akan terkejut besar. Mungkinlah mereka akan bertambah sakit sekiranya ternampak lembaga hitam tersebut. Mukanya hodoh dengan kulit muka bagaikan plastik mengerekot terbakar. Matanya pula terjojol keluar dengan gigi yang menyeringai. Siapa sahaja akan terperanjat sekiranya melihat wajah sebenar lembaga hitam jelmaan jin Islam itu. Allahu Akbar. Esok lusa dah nak raya, malam topik pasal jin pula. Sukarnya, susahnya. Gerutu lembaga hitam di sisi saya menggeleng-geleng kepala. Kalau Ustaz ada di sini, susahlah saya nak buat kerja. Beritahunya secara ikhlas seolah-olah tidak senang dengan kehadiran saya di situ. Ni, awak ni cari apa? Sengaja saya berpura-pura bertanya. Ada barang ditanam orang di kawasan ni, ujarnya mengeluh berat. Orang sengaja nak aniaya Mak Haji tu. Dia menuding ke satu arah yang menyebabkan angin berpusar di situ. Dari pusaran angin itu jelas kelihatan Mak Haji duduk berlunjur kaki di hadapan Haji Tusib. Sudah lama juga Mak Haji itu menanggung sakit di sudut hati bagaikan dihiris dengan sembilu tajam. Sudah puas dia berubat di hospital, tetapi penyakitnya tidak dapat dikesan. Malang menimpa Mak Haji. Perniagaan kedai runcitnya semakin merosot. Rezekinya seolah-olah tertutup. Hinggakan pelanggan yang tidak pernah berhutang pun kerap kali berhutang. Segala sumber rezekinya menjadi kabur, tidak menentu. Di manakah silapnya Mak Haji itu pun dia tidak tahu. Setelah puas berubat itulah, jirannya memberitahu mengenai Haji Tusib di Pekan Terung ini. Semacam tidak percaya sahaja Mak Haji berkenaan apabila diberitahu ada orang menganiaya dirinya. Tetapi Haji Tusib tidak memberitahu sesiapa pun nama orang. Dia sekadar mengingatkan sekiranya sakit, cukuplah dengan berubat. Perkara membalas dendam bukan menjadi amalannya. Bolehkah Ustaz tinggalkan tempat ni? Serba salah lembaga hitam itu mendekati saya. Susah saya nak buat kerja, sampaikan tak jumpa barang tu, ujarnya mengerling saya. Saya tidak menyahut. Lantas saya membacakan surah Duha dan mengulangi ayat. Ayat ni saya try baca. Wa wajadaka dalan fahada 10 kali. Kemudian ternampak asap hitam pekat berpusar dari bawah pasu bunga ros di penjuru halaman. Macam ni, cuba gali di situ. Saya menundingkan jari ke arah asap yang berpusar hitam itu. Tersenyum lembaga di sisi saya. Segera dia menyeluk tanah tempat asap hitam pekat berpusar itu, seolah-olah menyelukkan tangan ke dalam air. Apabila dia mengangkat tangannya, lantas ditunjukkan kepada saya bungkusan kecil sebesar 2 jari. 2 batang jarum tercacap menusuk bungkusan kain putih berkenaan. Cebisan kain kapan mayat ni Ustaz, lembaga itu memberitahu. Dia kemudiannya hilang bersama pusaran angin.
Tidak sempat pula saya mengekori dia apabila Bahadur tiba-tiba menepuk bahu saya. "Ha, tengok tu." Haji Tusib bersuara keras menyebabkan saya berpaling ke arahnya. Menggeleng lemah Mak Haji melihat bungkusan kecil di tapak tangannya yang melorot dari hulu keris yang dipegang oleh Haji Tusib. Memang bungkusan itulah yang saya lihat diseluk oleh lembaga hitam di bawah pasu bunga di halaman rumah Mak Haji. Selepas Mak Haji keluar dari bilik berkenaan, Bahadur pula masuk dengan menunjukkan nombor gilirannya. Dia meminta izin daripada Haji Tusib untuk mengajak saya masuk bersamanya. Baru sahaja saya berdiri di pintu bilik, Haji Tusib lantas memberikan salam. Ketika saya menyahutnya, Haji Tusib lantas bangun menyambut saya. Dia terus menjabat tangan saya sambil membongkok sedikit. Bahadur menjadi hairan, seolah-olah Haji Tusib sudah kenal lama dengan saya. "Alhamdulillah. Syukur. Ustaz sudi datang tengok kami berubat," katanya, terus duduk semula menghadap geluk airnya. "Saya tengok Ustaz sama-sama bantu tadi," katanya berterus terang hinggakan Bahadur mencuit kepala lutut saya. Saya pun dah lama dengar fasal Tuan Haji ni," ujar saya, tersenyum memerhatikan dia. Pembantu-pembantunya juga hairan apabila Haji Tusib melayani saya demikian. "Ini Haji Wahab." Dia memperkenalkan pembantunya kepada saya. Haji Wahab bersalaman sambil tangan kirinya menggenggam limau yang sudah didoakan. Segenggam beras kunyit yang dihulurkan oleh Hajah Yam kepadanya dibungkuskan dengan kertas. Beras kunyit itu sudah didoakan dengan Ayatul Kursi sebanyak 111 kali untuk digaulkan dengan garam kasar, kemudian diserakkan di keliling rumah. "Saya dulu lama sakit lumpuh," beritahu Haji Wahab apabila saya mendekati dia. "Sesudah berubat dengan Tuan Haji ni, penyakit saya sembuh. Saya pula ikut belajarlah dengan dia," katanya tersengih-sengih sambil menggenggam erat limau di tangannya. Selepas mendoakan limau tersebut, Haji Wahab memberikan kepada seorang pesakit yang bersama menunggu dengan Mak Haji. Dia juga memberikan beras kunyit yang siap dibungkus dengan kertas. "Ha, awak ni apakah pula?" Haji Tusib merapatkan silanya. "Saya ni orang berniaga," ujar Bahadur perlahan. "Kalau boleh, saya nak dapatkan tender baru," katanya terus terang. Tergelak besar Haji Tusib mendengar penjelasan Bahadur. Kemudian dia mengerling ke arah saya. "Saya ni bukannya pegawai yang mengeluarkan tender," tegas Haji Tusib semacam menyindir. Bukanlah begitu." Cepat-cepat Bahadur mencelah. "Kalau boleh, saya nak minta Tuan Haji doakan supaya tender tu jatuh ke tangan saya," dia menerangkan. "Hei, kamu ni, Ustaz ni kan ada," jelasnya memandang saya. Tersengih-sengih Bahadur. Dia tidak menduga mengapa Haji Tusib memberitahu demikian. Sepanjang dia mengenali saya, Bahadur tidak mengetahui apa-apa pun mengenai diri saya. Dia merasakan Haji Tusib sekadar berjenaka sahaja. Dalam masa saya asyik mendengar Haji Tusib berbual dengan Bahadur itu, tiba-tiba bahu saya dipegang orang. Kemudian saya mendengar suara halus memberi salam. Saya mengangguk dan menyahut salamnya. "Dia orang dah nak balik dah tu, Ustaz," ujar Haji Tusib melirik senyum. "Siapa yang nak balik?" soal Bahadur, terkejut dengan penjelasan Haji Tusib. "Ustaz saja yang tahu," kata Haji Tusib tersengih-sengih. Ketika ini saya rasa tangan saya digenggam erat. Terpaksalah saya membalas genggaman erat ini. Kemudian saya rasa leher saya dipeluk dan mendengar bisikan selamat tinggal. Dalam perjalanan balik pada jam 2 pagi itu, Bahadur asyik bertanya mengenai siapa yang bercakap dengan saya semasa di bilik Haji Tusib tadi. Sukar jugalah saya mahu menerangkan kepadanya. Nanti dia akan menuduh saya tahayul pula. Kereta yang dipandu Bahadur meluncur laju menuju ke Beruas. Sebelum meninggalkan Pekan Terung, kami melalui jalan berbelok-belok sepanjang 2 kilometer. Ketika sampai di satu selekor, tayar kereta Bahadur pancit menyebabkan ia terbabas ke tepi jalan. Berdebar juga hati sekalipun kereta itu tidak merempuh pagar di tepi jalan. Bagaimanapun terkesel jugalah sedikit bumper di hadapan, tetapi tidaklah berkesan apa-apa. Sewaktu Bahadur keluar dari kereta, dia terkejut apabila di hadapan kereta, seekor ular tedung selar melenggok-lenggok menegakkan kepala.
Oi, dia cerita pasal ular pula malam ni. Cepat-cepat dia masuk semula ke dalam kereta. Mukanya, pucat ketakutan. Tergamam dia tidak dapat bercakap sepatah pun. Ni, kenapa Bahadur? Soal saya memanjangkan leher memerhatikan ke hadapan kereta. Dia tetap membisu. Dari kilauan cahaya lampu kereta, saya melihat seekor ular terung selar dengan perutnya yang berbintik-bintik mengembangkan leher. Warna kulitnya yang kemerah-merahan itu jelas pada silauan cahaya lampu berkenaan. Setelah jelas melihat ular terung selar itu, saya segera membuka pintu kereta. Lantas saya berdiri di tepi jalan membacakan ayat 51 surah At-Taubat, ayat 107 surah Yunus, ayat 6 surah Hud, ayat 56 surah Al-Ankabut, ayat 2 surah Fatir dan juga ayat 38 surah Al-Zumar. Oh ya, ni dia bagi tahu ayat-ayat. Semoga menjadi panduan bagi kita semua insya-Allah. Tiba-tiba saja ular berkenaan menyembur ke arah saya. Mujurlah. Sempat juga saya melompat ke belakang, mengelakkan daripada terkena semburannya. Terasa juga seram sejuk apabila berhadapan dengan bencana demikian. Mengapa pula lah perjalanan kami diganggu? Saya sudah dapat menduga akan gangguan demikian. Di hadapan kereta itu bukan lagi seekor ular terung selar yang garang, tetapi jelmaan yang belum dapat lagi saya jangkakan. Bagaimanapun, bernasib baik juga saya kerana ular berkenaan tidak menerkam. Ia sekadar tertegak di hadapan kereta dengan leher yang terkembang. Kebetulan tidak ada pula sebuah kereta pun yang melintas ketika ini. Kalau ada kereta melintas, memang saya akan tahan juga. Tentu boleh sama-sama berikhtiar menghalau ular berkenaan supaya ia lari ke dalam belukar di tepi jalan. Disebabkan ular itu tidak juga berganjak, saya meludahnya 3 kali. Kemudian saya menuturkan perlahan. Kalau kau ular, kau pergi. Kalau kau syaitan, kau tunggu di situ. Serentak dengan itu saya menghentakkan tumit ke tanah dan membacakan. Kaf, ha, ya, ain, sad, ha, mim, ain, sin, qaf. Diikuti dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali dan Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah. Aku sebut apa ni sekejap ya. La ilaha illallah. Tergeliat lidah saya. Dan dia membacakan dan saya membacakan. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. 3 kali. Apabila saya membacakan ayatul kursi 11 kali, sekaligus ular terung selar itu menggelupur tidak ketahuan. Dia mengempas-empas badan di tengah jalan. Ketika ini, sebuah lori meluncur dari arah belakang. Terlalulah laju lori itu melintas sehingga kan saya tidak nampak siapa pemandunya. Lori berkenaan merempuh ke arah ular yang mengempas-empas badan di tengah jalan aspal itu. Sebaik saja lori itu menghilang di sebalik seleko, saya tidak nampak lagi ular berkenaan. Sama ada digilis atau tidak oleh tayar lori itu, saya pun tak tahu. Kalau digilis, tentu ada bangkai ular berkenaan. Kalau lari ke seberang jalan, memang tak mungkin kerana tebing di situ terlalulah tinggi. Lori itu pula hanya menghilang apabila melepasi seleko. Tidak kelihatan pun silau lampunya di sebalik seleko yang berbelok-belok itu. Biasanya kan, boleh nampak sama ada kereta yang datang dari arah hadapan ataupun memotong dari belakang apabila melalui seleko berbelok-belok itu. Bahadur, dah, jom, boleh dah ganti tayar. Saya memanggil Bahadur yang terduduk terkebil-kebil mata. Ular tadi mana Barulah Bahadur menegakkan badan pada kusyen, tetapi masih tidak berani keluar dari kereta. Tak tahulah, agaknya dah dilanggar lori. Ujar saya terus ke hadapan kereta. Memang tidak kelihatan pun bangkai ular itu di tengah aspal. Maaf, di tengah jalan aspal. Mana ada lori lalu? Semakin keheranan Bahadur apabila saya memberitahu ada lori melintas. Dia sendiri tidak melihat apapun kenderaan yang melintas di situ. Mungkin kita ni dah dikeliru. La ilaha illallah. Saya ulang balik Mungkin kita ni dah dikelirukan oleh syaitan. Beritahu saya lantas beristighfar beberapa kali. Teragak-agak juga Bahadur mau keluar dari kereta sambil mencampai lampu suluh di tempat barang.
Dia menyuluh keliling dengan lampu yang terang benderang itu. Memang tidak kelihatan pun bangkai ular di mana-mana. Apabila Bahadur mahu menggantikan tarian Astaghfirullahalazim, kenapa jadi macam ni hujung-hujung? Allah. Minta maaf saudara semua ya, saudari. Saya ulang balik. Apabila Bahadur mahu mengganti tayar yang pancit, tidak ada pula tayarnya yang pancit. Semuanya dalam keadaan yang baik. Merungut-rungut kecil Bahadur dengan keadaan yang menimpanya. Dia semacam percaya dengan tidak akan kejadian tersebut. Seolah-olah macam mimpi je lah ni Ustaz, keluhnya apabila menghidupkan semula enjin kereta. Saya tidak menyahut, hanya bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana menyelamatkan kami daripada gangguan yang tidak diduga sama sekali. Subhanallah. Alhamdulillah, selesai 19 muka surat. InsyaAllah kita akan ketemu lagi 2 hari lagi ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Dengan episod yang seterusnya, iaitu episod yang ke-86 yang bertajuk Jubah Putih di Hutan Bakau. Terima kasih lagi sekali dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.